Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma zidna ilman nafi'a warzuqna fahman wasi'a. رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا رب يسر ولا تعسر يا كريم رب تمم بالخير وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين أما بعد أحييكم بتحية الإسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, kita panjatkan kesyukuran dahulu. Alhamdulillah kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kita dapat bersama-sama sekali lagi pada hari ini dalam bulan Zulhijjah. Hari ini 17 juga ke? Zulhijjah pula. Zulqaedah. Belum lagi masuk Zulhijjah. Jadi Zulqaedah ini ada termasuk bulan-bulan haram. Ya, bulan haram ada 4 bulan dalam setahun, iaitu bulan Rajab. Dia satu-satulah bulan Rajab dia asing. Lepas tu kita start daripada bulan Zulqaedah, Zulhijjah dan juga bulan Muharram. Jadi bulan Muharram ataupun bulan haram ini yang kita masuk ataupun duduk berada di dalamnya, antaranya tidak dibenarkan untuk kita memulakan peperangan lah. Ya? So jangan berperang dengan kawan-kawan. Memulakan, melancarkan perang dunia ketiga, keempat semua tu boleh, tapi selain daripada bulan haram lah. Jadi ibu-ibu insya-Allah sebenarnya bulan ini kita menghormati segala amalan kebaikan yang ada, kita memperbanyakkan amalan, meninggalkan segala larangan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, insya-Allah dalam fiqhul wanita ataupun apa kefahaman yang kita nak belajar tentang wanita dan juga syariat melalui fiqh, iaitu melalui kefahamannya. Hari ini kita nak tengok pada satu bab kecil yang sampai kepada bab hukum wanita meninggalkan salat. Apakah hukum wanita meninggalkan salat? Kita boleh melihat meninggalkan salat ini hakikatnya sangat besarlah dalam agama. Sangat besar. Farqu baina mu'min wal kafir as-salah. Sehingga hadis Nabi SAW memberikan satu perbezaan. Nak tahu tak orang Muslim dengan orang kafir tu apa bezanya? Mungkin ada orang kata tudung. Logik tak tudung? Rasa-rasalah ibu-ibu. Kalau kita rasa macam logik kan? Tapi kalau kita pergi ke negara yang bercampur, contohnya ke Indonesia, contohnya ke negara, contoh saya yang pernah pergi sendiri ke Mesir, orang Kristian dia pun pakai tudung. Dia tak pelik Kalau Kristian kat Malaysia mungkin padri. Bukan padri, yang perempuan tu sister. Sister je yang pakai tudung. Tapi di negara yang memang adatnya bertudung dan jubah. Kerana adatnya memang berjubah. Hitam lagi kan. Kalau kita dah panggil ustazah dah kot. Kan? Tapi Kristian. Sebab apa Kristian? Kerana memang tudung itu bukan pembeza antara orang kafir dan orang yang beriman. Orang mukmin. Tapi bezanya Muslim dengan kafir as-salah. Yang beza antara mukmin dan kafir ni salat. Kalau orang yang salat tu memang confirm dia Islam. Kita tak kata dia Islam ke tak? Ya, taklah sebab dia salat. Walaupun dia ada munafik, sifat munafik dalam diri dia benci Islam ke, kita tetap panggil dia Muslim. Sebab yang dalam tu hanya Allah yang tahu. Nahnu nahkumu bil-zawahir wallah yatawalla sarair. Allah menghukum, melihat, mengetahui apa yang ada dekat dalam. Tapi kita manusia, kita hukum apa yang di luar lah. So selagi mana dia salat, kita kata dia Muslim. Tapi kalau orang tu tak salat, ini salah satu perbuatan orang kafir. Besar dalam agama kita. Tapi bila kita pergi into reality, ramai tak orang Muslim tak salat? Ya. Itu yang kita rasa macam
rasa macam ting-tong sikit lah. Kadang-kadang orang tu kalau tak puasa dia rasa bersalah, tapi dia tak salat tak rasa bersalah. Kalau dia buat dosa yang apa lain, dia rasa macam ini dosa ni kan. Tapi bila solat tu, alah nantilah. Banyak alasannya, ya. Dia punya liatnya, payahnya nak solat, sangat banyak. Jadi kita nak tengok hari ni, kalau seorang perempuan itu tidak menunaikan solat, apakah hukum ke atas dirinya? In tarakat zawjatun as-salatu amdan wa juhudan wa inkaran. Sehingga sekiranya seorang isteri itu, isteri ya, kita sebut isteri terus, meninggalkan salat dalam keadaan sengaja, dalam keadaan juhudan, yang ini dia memang mengingkari hukum tersebut, hukum kewajipan. Kita boleh tanya ibu-ibu kepada orang yang tak salat, awak tak salat sebab apa? Kan? Dia boleh letak pelbagai alasan. Kita nak tahu, dia tak salat sebab malas ke? Ataupun dia tak salat sebab dia kata salat ini tak wajib. Juhudan, dia kata solat ni tak wajib. Kalau dia kata tak wajib solat ini, mengingkari kewajipan solat ini, maka dia telah jatuh murtad. So bezanya pada perbuatan dia, sebab alasan dia tak solat tu kenapa? Kalau kerana memang dia kata solat tak wajib, kenapa saya kena solat? Dalam Quran tak kata pun solat tu wajib. Contohlah dia kata macam tu kan. Apabila dia kata begitu, dengan alasan tadi, dia murtad daripada Islam. Maka isteri tadi wajib untuk berpisah dengan suaminya, ya. Dalam perkahwinan, seorang suami kena agama yang sama dengan isteri. Kalau suami tu kafir, dia tak boleh kahwin dengan Muslim, kecuali yang kafir tadi masuk Islam. Okay? Begitu juga dengan apabila telah murtad. Murtad maksudnya apa? Keluar daripada agama. Maka secara fauran, secara terus menerus, bila isteri tadi tak salat dengan sebab dia kata tak wajib, maka perlu berpisah suami dan isteri tadi. Yang kedua, kalau kita tanya pada dia, kenapa awak tak salat? Ya, yang kenapa ayang tak salat? Kadang-kadang kan orang lelaki dengan perempuan ni, dia masa perkahwinan, sebelum perkahwinan tu dia kenal, tapi dia tak tahu pasal salat, kecuali lepas kahwin, betul kan? Kenapa ni dia asyik period je kan? Nak kata period tak boleh, nak tipu pula kan? Sebab apa, dah kahwin. Maka ibu-ibu, dia kena tanya isteri dia, kenapa kamu tak salat? Kalau isteri dia kata, bang, saya ni bukan apa, leceh lah solat ni, nak kena ambil wuduk pula, lepas tu nak kena pakai telekung. Awak senang lah kan, tak pakai songkok pun sah solat kan, saya ni susah. Kalau dia kata sebab malas, tapi ada keimanan, dia kata wajib lagi. Yang ini dia kata seorang suami wajib untuk menasihati isteri tadi, memberi pengajaran kepada isteri tadi, dan kena sabar. Nampak tak ibu-ibu? Kita kan ada dalam ahli keluarga kita, kadang-kadang ada orang yang tak salat. Mungkin isteri, mungkin suami, mungkin anak-anak, mungkin pak mertua yang tak salat. Ada orang tanya kepada saya, Ustazah, saya benda lain memang perfect. Suami saya ni memang perfect. Cuma satu je, suami saya tak salat. Jadi bila anak saya dah pergi sekolah, anak saya dah belajar, solat tu wajib, anak jadi tak boleh terima lah. Kenapa ayah saya tak salat? Ayah pula tak boleh anak kata, kau nak ajar aku? Aku dulu belajar pada kau. Aku dulu makan garam pada kau. So jadi, apa yang kita perlu lakukan kalau dia masih lagi kata solat itu wajib tapi dia tak buat kerana malas dan sebagainya, kita kena sabar. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah Taha ayat 132 yang berbunyi wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha. Allah kata, apa perintah kepada orang lelaki bila dia berkahwin, dia ada anak, perintahkan ahli keluarga kamu untuk menunaikan salat dan bersabarlah ke atasnya. Nak suruh orang salat ni bukan senang. Nak suruh ahli keluarga menunaikan salat bukan senang. Jadi prosesnya, nak suruh tadi tu kadang-kadang berbuih mulut mak ni kan. Bang, dah solat belum bang? Pukul berapa dah ni bang? Bila nak solat bang? Apa cuba tengok jam tu bang? Macam-macam kan. Setiap waktu kan.
Tapi apa yang perlu kita sertakan wastabir alaiha. Kalau kita dah melalui proses yang bagus, yang seperti mana Nabi ajar, 7 tahun dah kenalkan tentang salat, dah didik tentang salat, 10 tahun sekiranya tak salat, kita memberikan hukuman yang lebih keras lagi, iaitu kita merotan ataupun memukul, dan masih lagi lihat juga, sabarlah. Nak buat macam mana, Kak? Memang nak salat ini memang suatu perintah yang sangat-sangat syaitan suka ganggu. Ada syaitan yang mana dia memang ganggu kita untuk perkara utama dalam agama. Iaitu apa? Sebab dia tahu kalau kita tak settle solat, tak settle yang lain. Betul tak? Kalau kita settle solat, settle yang lain. Maka dia kacau yang mana? Dia kacau yang utama. Dia kacau yang punca yang utama. وهذا الخطاب النبي ويدخل في عمومه جميع أمته. Jadi bila kita tengok perkataan Nabi bukan sahaja kepada ahli keluarga, tapi begitu juga kepada siapa-siapa saja. Bila kamu nak suruh salat, jangan sumpah seranah. Kan? Bila kita tengok sahabat kita tak salat, kawan sekerja kita tak salat, jangan kita terus kata, saya rasa awak ni macam duduk dekat awak ni macam bau api lah. Ya ke ada baju saya terbakar ke? Tak ada, api neraka. Jahat pula kan. Nak bagi tahu ahli neraka kau ni kalau tak salat macam tu. Tak boleh macam tu. Baik, cakap elok-elok. Bila orang tu tak salat, apa hukum dia? Kata Syekh Syarawi pernah satu hari ditanyakan, penulis buku ni lah kan, tanya kepada dia, apa hukumnya seorang yang tidak menunaikan solat? Kata Syekh, dia jawab, hukumnya satu. Hukumnya kamu pergi dekat dengan dia, ambil tangan dia, pimpin bawa pergi, tunai solat sama-sama. Itu hukum je. Nak kata apa, nak tunaikan ataupun nak suruh orang menunaikan solat ni memang susah, kena sabarlah. Wa kana an-nabi aqaba nuzul hadzal ayah yadhhabu kull sabah ila al-Fatimah. Bila turun ayat tadi, wa'mur ahlaka bis-salah, ayat tadi diperintahkan kepada ketua keluarga untuk perintahkan anaknya yang menunaikan solat ataupun ahli keluarga menunaikan solat. Bila turun ayat tadi, ibu-ibu tengok bagaimana Nabi SAW sangat memahami ayat, dan bila turun saja ayat, Nabi terus amal. Satu ayat yang Nabi dapat dan Nabi sangat-sangat mempraktikkan ayat tersebut. Jadi ibu-ibu yang saya kasih kerana Allah, bila kita tengok pada awal tadi, wa'mur ahlaka, di sana juga merupakan satu ibadah. Jadi jangan penatlah bila nak suruh anak salat ni. Suruh tadi tu pun dah satu ibadah. Ibadah kepada ibu dan ayah. Menyuruh anak menunaikan salat. Bila turun ayat tadi, Nabi faham maksud ayat tu. Setiap pagi, setiap subuh. Solat yang paling susah bila? Subuh lah kan. Setiap subuh. Turun ayat tu, setiap subuh Nabi akan kejutkan Fatimah. Nabi akan perintahkan Fatimah untuk menunaikan salat dengan suaminya wa Ali ridwanullahu alaihima. Sayyidina Ali dan juga Sayyidatina Fatimah untuk menunaikan salat. Maka berkatalah Nabi, as-salah, as-salah. Kalau kita ada anak bujang, jeritlah depan pintu bilik dia tu. Bang, as-salah, as-salah. Itulah yang Nabi lakukan bila turun ayat tadi. Subhanallah. Terutamanya salat yang sangat-sangat susah untuk kita berjuang lah berjihad lebih berat. Selimut kita tu berbanding dengan angkat berat tu lah. Walaupun kalau dari sudut gramnya ataupun kilogramnya jauh mana ringan je selimut kita. Tapi waktu pagi sangat susah. Wallahu ta'ala ja'ala lirrajul wilayatun ala usratihi. Allah menjadikan tanggungjawab lelaki kepada ahli keluarganya. Maksudnya sekarang ni bila tengok ayat tadi, suami kepada isteri. Jadi isteri, kalau suami dia tak salat, wajib tak isteri tadi arahkan suami dia salat? Rasa-rasanya lebih ibu. Kalau lelaki, wa'mur tu fa'il madhi. Fa'il madhi pula. Fa'il amr. Fa'il amr maksudnya perintah wajib. Suami wajib. Sekarang kalau suami pula tak salat, isteri wajib tak suruh suami salat? Geleng tanda tidak.
Angguk tanda ya. Wajib juga. Taklah. Untuk suami wajib kepada isteri. Tapi isteri tak wajib untuk memerintahkan suami untuk solat. Tapi atas dasar apa? Sunat iaitu nasihat. Kita tak boleh perintah macam mana suami sebab suami dia ada wilayah. Wilayah ni adalah kekuasaan. Ya. Suatu tanggungjawab yang ada pada seorang ayah ketua keluarga. Dan apabila suami tidak menjalankan tanggungjawab dia, dia akan ditanya wa huwa mas'ulun 'alaiha 'anha yaumal qiyamah. Katalah kalau ayah tadi anak tak solat, dia pun tak apalah, kecil lagi. Berapa umur? 25. Anak tak solat dan dia tak pernah pun suruh, nanti dia akan ditanya, kenapa kamu membiarkan anak kamu tidak menunaikan salat? Tak pernah kamu perintahkan anak kamu tidak menunaikan salat. Kalau kita pernah perintah ataupun kita guna tarbiyah yang betul, tapi anak tak salat juga, akhirnya ayah dan ibu terlepas ibu-ibu. Ayah dan ibu terlepas. Di sini ada sedikit pernah Prof Muhayya kan sebut kalau kita tak salat, mak dengan ayah kita kena balon dalam kubur. Pernah dengar tak? Dah lama dah ceritanya. Isu-isu ni pernah timbul satu masa dahulu. Jadi betul ke? Kalau anak tak solat, mak ayah yang dalam kubur tu kena balon. So, dia kena merujuk kepada bagaimana tarbiyah mak ayah tadi. Katalah anak tadi tak solat, tapi mak ayah dah suruh. Mak ayah tak ada kena apa-apa. So, kita punya tanggungjawab apa? Memerintahkan, mengajar, mendidik. Kalau dah didik, anak tu degil juga, dia dan keluarga dia lah yang menanggung. Dia sendirilah yang menanggung perbuatan dia sendiri. Okay? So, setiap seorang ni, dia ada tanggungjawab. Tanggungjawab kita untuk salat. Tanggungjawab ibu ayah kita untuk mengajar kita, mengajak kita, memerintahkan kita untuk menunaikan salat. Qala ta'ala, Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman dalam surah At-Tahrim. Surah At-Tahrim ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah, selamatkanlah dirimu dan ahli keluargamu daripada menjadi bahan bakar api neraka. Ya. Tanggungjawab kepada siapa ni? Iaitu kepada ketua keluarga. So, ketua keluarga kena ajak apa-apa sahaja perbuatan yang menyebabkan anak tadi akan diberikan azab, seperti menutup aurat, tidak menutup aurat, seperti syirik kepada Allah. Semuanya itu ayah akan dipersoalkan. Tapi kalau ayah dah didik, terlepaslah hukuman tersebut. Okey? Itu sahaja untuk bab hukum perempuan meninggalkan salat. Ada soalan ibu-ibu? Ataupun sahabat-sahabat di Facebook ke? Ibu-ibu pada hari ini ada soalan untuk yang meninggalkan salat ni? Tak ada ya? Okey. So, meninggalkan salat ini dikira berdosa dan okey, sila. Okey, alhamdulillah. Soalan yang cantik, terima kasih kepada sahabat kita. Kalau kita tinggal solat itu dengan sengaja, kita wajib untuk mengqadakkannya walaupun dalam keadaan dah lama dah. Tempoh lama dah. Mungkin masa dulu tu umur 15 tahun, kita dah balik. Masih malas-malas lagi kan. Orang kata celang-celup lah ya. Ikut rajin. Sekarang ni dah taklah ustazah. Umur dah 30 dah kan. Jadi dah matang dah. Kena ganti tak? Ya. Yang dulu-dulu tu yang pernah kita tinggal solat, semua itu kita berhutang lah dengan Allah. Kita kena ganti balik sama ada dalam tempoh masa yang terdekat ataupun tempoh masa yang jauh, sama ada sengaja ataupun tak sengaja. Yang sengaja pun kena ganti, yang tak sengaja, contohnya memang tak sempat ni, tak sempat langsung ni, jam dan sebagainya, kena ganti juga apabila kita berpeluang untuk menunaikan salat. Okey, soalan yang cantik.
Tapi tak ada berganda lah ya. Maksudnya kalau tinggal 10 kali solat zuhur, 10 kali lah solat zuhur. Kita tak payah mention lah solat zuhur tahu berapa ke, yang waktu bila ke. Hanya kita qada menyebutkan nama solat tersebut. Usalli fardhu zuhri, kena sebutlah arba'a raka'atin qada'an lillahi ta'ala. Itu je dia punya cara untuk kita menunaikan solat qada. Okey? Baik, cantik soalan tu. Sila. Ya, period. Okey. Kalau tanya pada saya, dia susah, dia confuse dengan waktu darah tu pun dia confuse. Dengan waktu tu pun dia macam memang dah tak boleh langsung. Kalau tanya pada saya, dia ada satu hukum kepada perempuan yang mutahayyirah. Mutahayyirah ini, dia ada 3 je lah. Satu, perempuan yang haid. 2, perempuan yang mustahadah. Perempuan haid ni dengan satu keadaan lah. Satu keadaan tu memang keluar darah tu adalah ciri-ciri darah haid. Yang kedua, mustahadah ada 6 keadaan. Mustahadah ada 6 keadaan. Iaitu orang yang istihadah bukan satu jenis saja. Ada 6 keadaan orang yang istihadah. Ada orang yang dia tahu dengan tengok darah. Ada orang dia tahu dengan masa. Ada orang dia tahu dengan tempoh. Jadi ada 6 keadaan. Nombor 3 iaitu mutahayyirah. Mutahayyirah ni dalam bahasa Melayu iaitu orang yang confusing. Yang was-was. Memang 50-50. Sampai dia dah tak tahu dah berat ke mana. Ada orang dia masih tak tahu tapi dia boleh ijtihad lagi. Maksudnya dia boleh make a decision. Kan? Saya rasa ni haid kot. Kuat dia punya rasa dia. Sebab apa? Lebih berat pada haid. Ataupun lebih berat pada istihadah. Tapi yang mustahadah nombor 3 ni memang betul-betul duduk tengah. Kan? Orang kata atas pagar tunggu sungguh-sungguh lah. Yang ini ada hukumnya. Hukumnya apa? Hukum ni berat. Kalau boleh jangan sampai mutahayyirah. Mutahayyirah hukumnya dia perlu solat setiap kali waktu walaupun darah tersebut ialah darah haid yang sebenar. Hukum ni sangat berat. Dia wajib solat setiap waktu dan dia tak boleh bersama dengan suami dia dan setiap waktu dia kena mandi wajib. Kan sebab dia tak tahu ni darah haid ke darah istihadah. Dia pun confused. Maka hukum tu akan jadi sangat berat. Mandi setiap kali waktu salah, dan setiap kali waktu salah tu wajib untuk lepas mandi kan dia dah bersihkan tu dan dia perlu menunaikan salat setiap kali waktu. Tapi bila keluar waktu salat tu masih keluar darah tak batal. Yang tu dia sama macam istihadah punya hukum. Maksud dia akan gabung dua hukum dalam satu keadaan. Okay, so jadi kalau boleh cubalah dulu masuk dalam keadaan mustahadah yang mana ada keberatan. Keberatan dari sudut tempoh ke, kalau rasa keberatan dari sudut jenis ataupun nak kenal, identify darah tu, itu lebih bagus. Okay, itu yang saya boleh cadangkan sekiranya berlaku confusing pada darah haid. Okay, ada lagi soalan lain? Tak ada ya? Baik. Kita masuk subtopik kedua. Solat juga. Tapi solat Jumaah. Macam sekarang ni lah orang lelaki tengah pergi masjid. Orang perempuan kita duduk dekat Sogo. Sogo. Orang perempuan duduk dekat food court. Pada supermarket lah. So, jadi apa hukumnya perempuan ni dalam menunaikan salat Jumaat? Salatul Jumaah ghairu wajibah alal untha. Subhanallah. Ini keringanan bagi orang perempuan iaitu salat Jumaat tidak wajib bagi orang perempuan. Lakin idza hadarat wa adattaha ajza'taha 'anil dhuhr. Ibu-ibu pernah pergi? Mana tempat yang ibu-ibu pernah pergi yang memang orang perempuan solat? Orang perempuan memang solat Jumaat. Kat Mekah? Kat UAE? Ya, sebabnya luar negara memang biasa orang perempuan solat Jumaat. Dekat Mesir, orang perempuan pergi solat Jumaat macam lelaki.
cepat-cepat ni nak solat Jumaat dah ni. Macam tu. Memang ruangan perempuan tu tak di macam kat Malaysia, ruangan perempuan tu dia akan buka kan. Lansir-lansir tapi itu semua diketepikan sebab orang lelaki pun tak muat. Itu unsur yang ada di Malaysia. Begitu juga dengan dekat mana lagi ya? Saya pernah dengar. Saya pernah pergi, bukan saya ni lah. Saya rasa macam di Amerika, dia kawasan tak cukup. Bila kawasan tak cukup, dia terpaksa buat solat Jumaat tu 2-3 kali. Dia ada first batch, ada second batch, dan ada third batch. Jadi berapa kali khutbah? Kalau 3 kali Jumaat, 3 kali lah khutbah. Ibu-ibu, belakang tu ruangan perempuan masih ada. Saya dalam kepala saya, kenapa tak buang je tempat perempuan tu? Perempuan tak payah datang solat, tapi orang lelaki datang solat. Dia kata tak boleh sebabnya kita memang orang perempuan dah datang solat macam tu. Orang perempuan yang Muslim di sana, yang minoriti tu, tempat tak banyak, orang pula ramai, Muslim ramai, dan memang mereka nak merasai rasa solat tu. So jadi dia tak ni lah. Saya kata sangat mereka. Orang perempuan kadang-kadang kat Malaysia, kalau bagi peluang pun mungkin ramai yang tak apalah macam tu lah kan. Tapi mereka tak ada ruang pun, tapi mereka datang. Kenapa dia seronok solat Jumaat tu. So dah pernah rasa belum solat Jumaat? Ibu pernah rasa? Tak pernah rasa lagi So kita kena carilah kot pergi UIA sama-sama untuk rasa solat Jumaat. Tapi orang lelaki akan kalau tempat yang tak biasa, besar pula dia nak datang ni. Kan? Dia salah nanti kan? Dia bukan Zuhur dia Jumaat Padahal kita nak merasai. Alhamdulillah saya pernah merasa beberapa kali solat Jumaat. Memang yalah sebabnya ramai kan. Orang memang ijtimak Muslim betul lah. Macam hari raya kan. Kita rasa suasana tu lain. Baik, seorang perempuan tu kalau dia pergi juga solat Jumaat, maka dia tergugur Zuhur dia. Itu hukum yang kita nak tahu. So dia tak payah lagi solat Zuhur 4 rakaat kerana solat Jumaat dia tadi sudah diterima sebagai menggantikan solat Zuhur dia seperti mana orang lelaki. So 2 rakaat solat Jumaat dan 2 khutbah yang disertai itu menyamai solat Zuhur walaupun tak wajib. Okay? Walaupun tak wajib pada diri dia. Baik. In salat fil manzil, kalaulah dia nak solat Jumaat, tapi dia solat Jumaat itu dekat rumah dia, seorang-seorang. Macam mana cerita je ni? Solat Jumaat syaratnya apa solat Jumaat? Berbeza dengan solat Zuhur, solat Zuhur Asar. Mesti jemaah. Wajib jemaah. Katalah dia sembahyang kat rumah, dia sembahyang 2 rakaat dengan niat dia solat Jumaat. Tak boleh lah. So, tidak dikira sebagai dia sedang bersolat dengan solat Jumaat. Yang itu dia kena solat Zuhur 4 rakaat. Okey? Dia akan dapatlah pahala solat sunat mutlak tu. Solat sunat umum dia akan dapat. Tapi tidak tergugur dia punya solat Zuhur. وَمَنْ قَالَ مِنَ الْعُلَمَاء بِكَرَاهَةِ الْخُرُوجُ الْجَمِيلَةِ لِلْجُمْعَةِ خَوْفٌ الْفِتْنَةِ. Dan sebahagian daripada ulama mengatakan makruh orang perempuan yang cantik. Siapa yang rasa cantik tu makruh lah ya. Ini sebahagian pada ulama lah. Orang perempuan yang cantik, dia solat untuk solat Jumaat, dia keluar untuk solat Jumaat, takut fitnah. Dan hurmatul khurujuha, dan haram untuk dia keluar daripada rumah. Au qalu bi afdaliyah salataha fil bait mutlaqan. Yang ulama ini mengatakan bahawa kerana itulah fitnah tadi, itulah afdalnya perempuan tadi solat di rumah secara mutlak. Maksudnya paling afdal wanita itu solatnya adalah di rumahnya. Kalau dia salat kat ruang tamu, ada lagi tempat yang lagi afdal, iaitu tempat yang lagi tertutup ataupun lagi kecil, iaitu di biliknya. Ini ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa innama qalu dhalika hinama kanat sufufun nisa fi shalah la yafsiluha syai'in an sufufur rijal. Kenapa ulama ini berkata begini? Kenapa dia kata tidak digalakkan, makruh untuk perempuan keluar?
dia ada satu keadaan yang berbeza, ibu-ibu, dengan kita pada hari ini. Pada zaman dahulu, umat Islam ni ramai. Ya? Bila umat Islam ni ramai, tempat pula terhad. Mereka akan salat di antara saf lelaki dan perempuan ini, tak ada hijab, tak ada tabir ya, macam kita hari ni bila solat nanti kan kita tarik kan, ataupun orang lelaki solat kat depan kita pun tarik, mungkin kita buka yang warna putih ni je untuk kita nampak pergerakan imam. Zaman dulu tak, dia bercampur. Sebab apa? Umat Islam ramai, so saf tu seolah-olah tidak ada pembeza, tidak ada pemisah antara saf lelaki dengan saf perempuan. Jadi itulah yang menjadikan orang perempuan tadi tu kecantikannya terserlah ya. Dah dia memang cantik, perempuan tu memang dah cantik dah kan. Perhiasan dunia, al-mar'atu zinatul dunia, perhiasan dunia yang cantik, tambah pula dia bermakeup dan sebagainya dengan bau wangi semua, itulah yang ditakuti menjadi fitnah. Kenapa saf tadi tidak berasing pada zaman dahulu. Kata dia, tapi sekarang ni tak. Sebahagian ataupun kebanyakan lah daripada masjid, semuanya ada ruang muslimat dan muslimin. Betul tak? Semua ada ruang yang berbeza. Kadang-kadang pergi masjid kita tengok, bukannya tempat semayang, laluan pun berbeza. Laluan muslimin, dia tulis. Laluan muslimat. Yang ada, apa lagi? Tabir. Kadang-kadang ada tu macam yang apa di belakang tu kita bagi nama apa, board belakang ya, pemisah, partition. Kadang-kadang ada yang terpisah langsung. Sampai saya pergi sini, ya Allah, aku ni nak tengok anak pun tak boleh nak tengok. Sebab tak nampak kan. Lelaki dengan perempuan, anak dua-dua lelaki kan. Takut suami tak perasan ke apa kan. So jadi memang terpisah langsung, tak nampak langsung. Ya, inilah realiti pada hari ni, terpisah tempat lelaki dan tempat perempuan. Hatta dia kata makanul mahjub linnisa, macam tempat kita lah kan. Sampai kalau kita buka tudung pun boleh tertutup, orang lelaki tak boleh nampak kita. Kita boleh duduk dalam keadaan yang selamat daripada fitnah lelaki ya. Hatta ya'lamna umurid dunia, sehingga mereka mengetahui urusan-urusan dunia. Fala haraja min huduri jum'ah ma'al ihtisham. Maka dia kata, kalau tempat tu berbeza seperti hari ini, tidak ada kemakruhan lagi. Kenapa? Kita dapat menjaga kecantikan perempuan tadi tanpa membuka fitnah kepada orang lelaki. Wa fil hadis, la tamna'ul ima Allah masajid Allah. Dalam satu hadis, bila ada seorang isteri sahabat yang suka sangat pergi sembahyang kat masjid, maka suami dia rasa macam, saya tak sukalah isteri saya pergi masjid, saya nak isteri saya sembahyang kat rumah saja. Maka dia pun bertanya kepada Nabi SAW. Maka Nabi kata apa? Jangan halang isteri-isteri kamu untuk pergi ke masjid. Nampak tak? Dia tak suruh kan? Disuruh orang lelaki pergi, imarahkan masjid. Tapi orang perempuan, kalau dia nak pergi, jangan dihalang. Nampak tak fleksibelnya muamalah ataupun kebebasan yang diberikan kepada wanita dalam agama. Tidak pun dikatakan biar dia duduk di rumah, jangan pergi mana-mana, tak. Tapi ada dia punya syaratnya, ada dia punya kelonggarannya, flexibility, dan semua itu meraihkan ke jiwa manusia. Sebab manusia ni dia berbeza-beza. Ada mungkin wanita ni memang sangat suka, itulah tempat dia tenang. Betul tak ibu-ibu? Kita kan kalau pergi masjid, ketenangan ni kan lain. Kalau sembahyang kat rumah, tenanglah sembahyang tenang. Tapi sembahyang dekat masjid, subhanallah, ketenangan dia sangat luar biasa. Dan mungkin perempuan tadi memang nak pergi masjid. Jadi kata Rasulullah, wahai suami-suami, jangan halang. Kalau isteri kamu nak pergi masjid, jangan halang. La tamna'u. Baik. Ada persoalan untuk yang ketiga ni, hukum salat Jumaat. Kalau ada persoalan boleh kita kongsi sama-sama. Solat Jumaat bagi perempuan di masjid. Kalau dia solat di rumah, dia solat Jumaat, dia kena solat Zuhur juga. Tapi kalau di masjid, inilah. Kalau kita sama-sama perempuan buat solat Jumaat boleh? Tak boleh Tak boleh. Tak cukup syarat khutbah tu.
Khatib tu. Tak cukup syarat. Kalau kita bebel lah. Bukan nama khutbah. Khutbah dia mesti kena dengan rukun-rukun khutbah tu. Bismillahirrahmanirrahim. So kalau nak dapat memang kena pergi masjid lah. Nak dapat jemaah untuk salat Jumaat. Okay, tak ada Ada soalan? Tak ada. Alright, Alhamdulillah. Subtopik ketiga. Ni bab saya lah. Bab di zakat. Fiqhul mar'ah pada zakat. Apakah hukum zakat dengan wanita ni? Hukum wanita dengan zakat. Apa yang kita nak faham? Okay? Semuanya lebih berat kepada lelaki lah bila kita sebut tentang zakat ni, sebab biasa orang lelaki lah yang mempunyai harta, yang memiliki tanggungjawab keuangan. Tapi ada tak perempuan ni tanggungjawab berkaitan dengan zakat juga? Contoh lagi, zakat fitrah. Zakat fitrah kewajipannya walaupun perempuan 7 tahun pun dia tak pernah wajib untuk mengeluarkan zakat fitrah. Yang wajib untuk lelaki jugalah. So, jadi lebih dekatlah zakat dengan lelaki, tapi apa kaitan dengan perempuan? Ada kaitan tak? Baik. Yang pertama, Syekh memberikan maksud ataupun kita kata as-sadaqah min malil zauj. Sedekah yang kita keluarkan daripada harta suami kita. Sebab saya tak tahu Syekh nak tunjukkan keadaan ekonomi wanita zaman sekarang ataupun zaman dahulu. Zaman dulu memang wanita ni dia tak ada sumber kewangan lah Zaman dulu wanita dia tak ada dropship. Kita, mak-mak kita dulu, sebenarnya dia orang dah ada sumber kewangan. Sebab mak-mak kita dulu kadang-kadang dia jahit baju. Walaupun dia tak ada dropship lagi, dia jaga anak orang. Itu sumber kewangan wanita. Sebab dia yang kerja, so sebenarnya itu duit dia. Tapi kalau zaman dahulu, memang wanita tu dia tak ada buat kerja tambahan lah. Semua orang lelaki kena buat. Jadi, saya tengok dulu, kita tengok apa sudut pandang yang Syekh nak bawa. Hal yahaqqu lil mar'ah ghairul 'amila an tatasaddaq min mali zawjiha. Soalannya, dia bagi ada 2 soalan. Soalan pertama, adakah boleh seorang perempuan itu yang tidak bekerja? Maksudnya dia memang dapat sumber pendapatannya daripada nafkah lah suami dia bagi. Dan dia nak sedekahkan dengan duit suami bagi tadi. Wa idza rafada amalun zaujatuhu, kalau suami dia tak reda, suami dia tak setujulah dengan apa yang isteri dia sedekahkan tadi, fahal yuhaqqu laha an tuaddi faridatul hajj an waladatiha al-mutawaffa birran biha min mali zawjiha. Dan adakah, soalan yang kedua, adakah perempuan tadi perlu menunaikan tanggungjawab ataupun kefarduan haji ayah ataupun ibunya yang telah wafat sebagai suatu kebaikan yang dia nak buat pada ibu dan ayah dia daripada duit suami dia. Okey? Kita tengok dulu. Yang pertama, tentang sedekah. Maksudnya dia boleh tak nak sedekah dengan duit suami dia ataupun tak boleh. Yang kedua, dia ada mak ayah tapi mak ayah dia dah meninggal. So bila mak ayah dah meninggal, mak ayah dia dulu masa dekat dunia memang orang yang dah cukup syarat lah nak pergi haji. Tapi apa yang tak ada? Giliran nak pergi haji. Jadi kena buat apa? Badal. So nak badal pakai duit. Isteri ni tak kerja ni, anak perempuan ni tak kerja. Suami dia pula tak tahulah reda ataupun tidak nak bagi duit pada isteri dia. Jadi mungkin isteri dia kumpul lah duit tu. Isteri dia kumpul duit, suami dia bagi, kumpul-kumpul sampailah. Berapa lah sekarang badal haji? Kena 2,000 lebih kot. 2,500 kot. Kita ambil lah 2,500. 2,500. Katalah 2,500 cukup 2,500 tu. Dia pun nak guna untuk badal haji mak ayah dia. Boleh tak? Jawapan dia, yumkin lil mar'ah ghairul 'amilah an tatasaddaq min mali zawjiha idza sta'dhanathu. Boleh seorang perempuan itu untuk bersedekah dengan duit suaminya sekiranya suaminya mengizinkannya. Idza, maksudnya dia ada syarat. Syarat dengan keizinan suami.
Okey, ini untuk yang pertama. Soalan pertama tadi, untuk kita bersedekah dengan duit kita. Contohlah mak datin kan, kita ni tak berapa datin sangat lah. Sebab kena kerja. Mak datin ni tak payah kerja ibu-ibu. Ya. Tapi menghabiskan duit suami. Dia pun pergi kuliah Doha. Saya banyak juga pergi kuliah-kuliah yang memang mak datin kan. So kuliah diorang waktu bekerja, pukul 9 macam tu kan. Pukul 11 nanti nak masak dah untuk Datuk kan. So jadi diorang rajin sedekah. Sebab apa? Datuk bagi nafkah. Kalau kita dapat nafkah berapa sebulan? 1,000 kan. Dia dapat 10,000. Dia mengeluh lagi. Datuk potong lah saya punya allowance. Dia bagi allowance dah. Berapa yang dipotong tu? Dulu dia bagi 25,000. Sekarang dia bagi 20,000 je. Mengeluh lagi tu. Allah, saya rasa macam urut dada rasa kan. Ya Allah, sabar dah. Dia tak tahu duit kan dia dalam beg kita ada 20 sen je kan. Dia dapat 20,000 mengeluh. Ya Allah, ya Tuhanku. Dia kan rajin tau sedekah. Orang-orang macam sebab duit dia banyak kan. Dia orang yang melantak pun banyak juga kan. Sekali melantak 300-400 kan. Tapi yang sedekah rajin. Boleh tak? Boleh. Biasa suami kita kalau dia dah bagi tu, dia bagi izin lah, ikutlah kau dah buat apa pun kan. So boleh, tak ada masalah. Yang kedua yang dia kumpul duit tadi untuk badalkan haji mak ayah dia. La yahaqqun laha an tahajju an waladataha min mali zawjiha illa idza udhina laha wa huwa bidzalik. Sama. Tak boleh kalau tak dapat izin suami untuk menunaikan badal haji bagi ibu dan ayah dia. So kena frankly talk. Senang kata. Bila bab suami dan isteri ni, dia macam ni. Kita tak pernah dengar ataupun kita pernah dengar orang kata kalau nak sedekah biar suami izinkan. Rigidnya kan. Tapi ni ingat ni duit suami Kalau duit kita tu lantak kita kan. Sebab duit kita. Tapi kalau kita bagi tahu pada suami, itu lebih muasyarah yang lebih baik. Kita frankly talk tentang duit kita dan suami cakap terang-terang tentang duit dia, itu lebih baik. Muasyarah yang sangat baik. Sebab kita bila duduk satu rumah, seisi rumah. Duit tu seisi rumah. Kita sama-sama sebenarnya. Kau lebih, aku tolong. Kau lebih, aku tak tolong. Kau kurang, aku tolong. Jadi bila suami kita buat hutang, sebenarnya bukan hutang dia. Hutang kita dan dia. Betul tak? Sebab tu cantik apa-apa pun perbincangan. Jadi hatta nak sedekah, kita bincang. Dulu saya rasa macam suatu benda yang rasa macam, duit kau. Duit kau, duit aku. Duit aku. Kan ada orang-orang yang kita bawa perempuan, duit aku kan. Tapi kita lupa dalam satu sudut yang lebih harmoni, iaitu kita sama-sama. Kerana rumah tangga kita adalah perkongsian. Bila kita frankly talk dengan dia, kita nak, abang saya rasa macam nak bagilah duit ni pada madrasah ni. Awak rasa okey ke madrasah tu? Mungkin dia ada idea dia kan. Jadi lebih cantik, tuluslah antara hubungan suami dan isteri. Baik. Yang kedua, sadaqah mar'ah biduni izin zawjiha. Tadi dua-dua tadi dengan izin. Macam mana pula hukumnya kalau suami tak izin dengan sedekah yang isteri tadi bagi dengan duit suami. Duit laki kau dan kau yang sedekah. Izan zawjuha, adakah biizni zawjuha dengan izin, tanpa izin, biduni, iaitu tanpa izin suami, adakah haram ataupun halal? Kita nak tengok jawapannya apa. La yajuz limar'ah atiyah fi maliha illa biizni zawjiha. Ada hadis Nabi SAW. Sebab tu panduan agama, Quran dan hadis ini seperti terangnya siang. Terangnya siang kita tengok hari ni, bila terang, tak payah pakai torchlight. Betul tak? Tak adalah sibuk pergi cari telefon mana pula torchlight saya ni sebab apa gelap. Tak, terang. Begitulah terangnya hukum agama dengan Quran dan hadis yang Allah telah berikan pada kita. Maka hadis Nabi sebut apa? La yajuz, tidak harus seorang perempuan itu memberikan sedekah
tanpa keizinan daripada suaminya. Okey, kita ambil soalan yang kedua. Jelas ya? Tadi boleh kalau suami izin. Kalau suami tak izin daripada duit suami dia, yang tu tak boleh. Su'ilat mar'atu Rasul sallallahu alaihi wasallam anil hulli laha tasaddaqat bihi. Hadis tadi keluar sebab apa? Seorang wanita telah bertanya kepada Rasulullah tentang perhiasan. Huli ni maksudnya macam rantai, anting-anting, apa saja barang kemas perhiasan yang kita pakai, biasanya suami bagi. Kalau perempuan yang tak bekerja, suami bagi. Lepas tu, dia rasa macam, saya tengok orang tu susah lah, saya nak sedekah. Boleh tak? Jadi, Nabi sebut tadi. La yajuz limar'atil atiyatu fi maliha illa biizni zawjiha. Mesti kena ada keizinan suami. Dengan lafaz lain, la yajuz limar'ah amrun fi maliha idza malaka zawjuha ismatuha. Tidak dibolehkan wanita itu untuk berurusan dengan hal suami kecuali dengan apa yang telah disebut sahaja. Apa yang suami bagi itu saja kita boleh buat. Terhadlah. So tak boleh memandai-mandai. Zakarahu ahlus sunnah. Itulah yang telah disebut oleh ulama ahli sunnah, ulama hadis lah. Rawiya wa rawa Ibnu Majah an imra'ah Ka'ab bin Malik. Telah diriwayatkan dalam riwayat Ibnu Majah, isteri Sayyidina Ka'ab bin Malik, atat Rasulullah. Dia datang kepada Rasulullah bihuli laha, dengan rantai dia, dengan gelang dia. Lepas tu dia pun kata, inni tasaddaqtu. Saya nak sedekah ni. Bihadha. Dengan apa yang saya bawa ni. Lepas tu Nabi sebut, innahu la yajuz limar'ah fi maliha amrun illa biizni zawjiha. Fahal ista'dhanta Ka'ban? Nabi sebut kata apa? Oh, perempuan tak boleh buat suka-suka hati dia dengan duit laki dia. Kau dah minta izin belum Sayyidina Ka'ab? Minta izin belum Ka'ab? Lepas tu, jawab isteri dia, Naam. Ya, aku dah minta izin dah. Faba'atha Rasulullah ila Ka'ab. Maka Nabi pun pergi jumpa Ka'ab. Nabi jumpa Ka'ab. Nabi pun kata, Faqala, hal adhanta li khira an tatasaddaq bihilyiha hadha? Nabi reconfirm dengan Sayyidina Ka'ab. Kamu dah izinkan ke isteri kamu untuk sedekah dengan perhiasan ini? Kata Sayyidina Ka'ab, Naam. Ya, betul. Faqabiltu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minha. Maka barulah Nabi menerima sedekah yang diberikan oleh isterinya tadi. Sebab apa? Betul. Confirm suaminya sudah mengizinkan. Okay? So, keadaannya beza dengan kita hari ni. Duit kita yang kita sedekah. Betul duit kita yang kita sedekah tu tak perlu minta izin, tapi sunat kalau kita minta izin ataupun memberitahulah information lah untuk suami. Okey, sempat lagi pukul 2 dah. Sempat kot? Sebab jam ni lewat ke? Okay, sempat insyaAllah. Sebab dah musim ni. Ini satu bab tentang haji perempuan. Kita kan dalam musim haji ni kan. Panggilan haji telah tiba lagi. Ada siapa pergi haji? KKR? Berapa orang? Tak ada, seorang. Oh, JKR ada. Ada. Alhamdulillah. Syukur. Seronoknya itulah. Kalau jumpa, dia dah pergi belum? Belum Kalau jumpa, minta dia doa. Suruh dia sebut nama kita. Saya semalam baru recording untuk tazkirah di Klasik lah. Ya Allah, saya murajaah dengan suami sebab saya apa-apa pun banyak suami lebih tahulah. Saya murajaah dulu dengan suami dan bila baca bab dikabulkan doa orang yang pergi haji ni, diampunkan dosa orang yang pergi haji, waliman yastaghfir lahu al-hajj. Saya menangis ibu. Menangis saya. Saya kata, ya Allah, takut. Kita rasa macam, yalah untunglah dia pergi haji kan. Pergi haji, Allah hapuskan dosa dia balik macam baby. Tapi kita lupa, orang haji
Bila dia sebut nama kita dan dia minta ampun untuk kita kepada Allah, kita pun Allah ampunkan dosa tu. Yang orang kata kirim doa. Subhanallah. Jangan lupa kalau ni bolehlah bagi nota ke kan, supaya bila dah pergi sana takut dia lupa kan. Bagi dia sebut sikit nama kita. Kalau keluarga kita tu baguslah kan, mungkin dia ingat kan. Tapi kalau kawan-kawan ni kadang-kadang ramai sangat, bagi nota sikit. Ya, mudah-mudahan kita pun dapat juga keampunan oleh Allah sebabkan nama kita disebut oleh para jemaah haji. InsyaAllah. Haid al-mar'ah qabla tawafur rukun. Baik, ini isunya. Saya tak tahu boleh habis ke tak ni sebab banyak juga ni. Baik. Seorang perempuan, dia nak pergi haji. Dia pergi haji dah ni. Tapi dia haid pula sebelum dia buat tawaf rukun. Tawaf rukun menjadi satu kewajipan. Nak sempurna haji mesti kena buat tawaf. Nak tawaf mesti kena suci. Berbanding dengan ibadah lain. Contoh, ibadah sa'i. Boleh tak kalau perempuan haid buat sa'i? Boleh. Perempuan haid boleh tak wukuf di Arafah? Boleh. Perempuan haid boleh tak melontar jamrah? Boleh. Yang dia tak boleh buat tawaf. Jadi macam mana? Idza hadat mar'ah fi ada'it tawaf, apabila seorang perempuan itu haid dan dia tak dapat dan menunaikan tawaf rukun dalam haji, watarrat ila mughadaratul Makkah qabla zuhur, dan dia terpaksa tinggalkan Mekah sebelum waktu zuhur. Kerana apa? Lirtibataha bil faujin alladhi tahajju ma'ahu, kerana dia terikat dengan planning yang telah dibawa oleh jemaah haji. Takkanlah dia seorang-seorang dia tinggal kat sana. Famadha taf'al? Nak buat macam mana? Jawapannya, tada'u ihtiyatan haitsu la yasilu minha dam, thumma tatawajjahu mubasharatan ilal haram wa tatawaf. Jawapan daripada kitab ini, saya tak tahu pandangan haji, pandangan tabung haji sama ataupun tidak. Saya baca je ibu-ibu dan saya terjemahkan. Pada pandangan ini, dia kata sebagai ihtiyat, iaitu untuk berhati-hati, perempuan tadi tolong pakai pad supaya tidak mengalir darah itu, kerana masalahnya tawaf tadi di dalam masjid. Tawaf di dalam Masjidil Haram. Maka kamu boleh sahaja pergi tawaf dalam keadaan kamu dah pakai pad dan confirm supaya kamu tidak mengotori ataupun tidak mencemarkan masjid dengan darah haid. Walakin tazbahu badnah. Tapi kamu sembelihlah kemudian unta ataupun lembu, dan kalau kamu tak mampu untuk sembelih unta dan lembu, kamu boleh lam tastatu tasumu. Kamu hendaklah berpuasa. Untuk apa? Melengkapkan tadi. Mana yang kurang di dalam rukun haji. Siapa dah pergi haji? Ataupun pergi khusus haji? Pandangan mereka sama tak dengan pandangan ni? Kalau perempuan haid? Tak tahulah. Saya pun kena semak balik pandangan di Malaysia bagaimana. Sebab dalam pandangan ni, dia dalam tabung haji mungkin dia ada banyak pilihan. Okay, ini yang saya baca daripada pandangan dalam kitab Syasharawi. Labsul mar'ah fil ihram. Perempuan memakai ihram. Ma huwa libasul mar'ah fil ihram? Apakah pakaian perempuan suatu ihram? Orang lelaki ada kain ihram. Orang perempuan, kain ihram orang perempuan ialah baju yang dipakai. So tak kisah baju apa pun, asalkan menutup aurat, itulah kain ihram dia, kecuali niqab. Niqab ni tak boleh lah. So kalau kamu pakai niqab, kamu kena bayar dam lah. Sebab apa? Tak boleh tutup muka di dalam ihram. Mas tak apa. Mas sebab dia darurah dia lain. Yang tadi kalau keadaan sebelum-sebelum ni memang tidak ada keperluan lah. Dia tutup tu mungkin sebab dia rasa macam takut fitnah ke apa kan. Tadi kalau dalam ihram, wanita yang pakai niqab pun kena buka lah ihram. Hajjul mar'ah bighairi izni zawjiha. Menunaikan haji tanpa izin suami. Boleh ke? Ataupun akan jadi ke? Lah. Tak boleh. Orang perempuan nak tunai haji mesti kena izin suaminya. Iaitu fi hajil fardu. Okay, sorry. La
Yastahibbul mar'ah. Yastahibu maksudnya sunat. Orang perempuan itu minta izin suaminya untuk pergi haji fardu. Kita ada dua haji. Satu haji fardu iaitu haji sekali seumur hidup. Selepas pada itu, haji itu jadi sunat. Okay. Fa'in azina laha kharajat. Kalau suami dia izinkan, boleh pergi. Tapi kalau dia tak izinkan isteri dia untuk pergi, laisa lirajul man'a imra'atu min hajjul fariḍah. Kalau suami dia tak izin, perempuan tadi boleh pergi juga. Sebab yang perempuan tadi keluar atas keadaan kewajipan. Sebab haji fardu, haji wajib lah kita panggil. Kerana apa? Itu ibadah yang diwajibkan oleh Allah kepada diri dia. Kita tak boleh nak taat kepada makhluk. La ta'atul li makhlukin fi ma'siyatil khaliq. Buat maksiat pada Allah, taat pada suami. Tak boleh. Sebab Allah suruh buat, jadi kita kena buat apabila cukuplah semua syaratnya dari sudut kemampuan, ada kota dan sebagainya. Walaha an ta'jal bihi li tabra'i zimmataha. Tapi boleh juga kalau isteri tadi nak melewatkan untuk menjaga kebaikan antara hubungan dia dengan suami. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam bis-shawab. Alhamdulillah, habis dah kita pada haji perempuan. InsyaAllah selepas ni kita akan tengok hukum mar'ah dalam bertunang dan perkahwinan. Perkahwinan dan bertunang, apa yang perempuan ada, hukum-hukum dan syarat-syaratnya. InsyaAllah, mudah-mudahan Allah berikan peluang kepada kita masa dan juga kekuatan, kesihatan untuk kita semua berada lagi dalam majlis Fiqh Wanita dengan kupasan buku Fiqh Wanita Muslimah, Fiqh Mar'atul Muslimah yang ditulis ataupun hasil karangan Syekh Sya'rawi. InsyaAllah, sahabat-sahabat yang saya kasihkan Allah, saya hari ini kita ada bawa habatus sauda yang kecil. Habatus sauda, kita ada bawa habatus sauda yang kecil. Habatus sauda ni daripada Turki. Alhamdulillah, saya masuk hospital sebenarnya. Saya masuk ward minggu sebelum tu. Saya dah start makan. Jadi bila saya makan tu, tubuh badan kita makan habatus sauda, tubuh badan kita akan interact, akan reflect dengan tu. Sebab habatus sauda akan buatkan badan kita jadi normal. Benda yang tak normal, saya ada batu dekat buah pinggang, batu karang lah. Jadi dia nak bagi keluar. Sampai dia dah tutup separuh tu. Dia nak bagi keluar. Jadi, tak apalah. Saya minum lagi. Alhamdulillah sampai hari ni dah 3 botol kecil tu saya habis. Seminggu satu. Habatus sauda memang subhanallah. Dia, macam mana kita kata, Nabi dah sebut kan, kamu nak cari ubat, berubatlah dengan habatus sauda, kerana dia adalah ubat kepada semua penyakit kecuali mati. Subhanallah. Rupanya, saya cerita sikit lah kan, saya kena pre-diabetic. Pre-diabetic ni maksudnya macam belum lagi confirm kecil manis, tapi dia macam tinggi lah. Jadi, saya pun makan, masa tu dah makan 1 sudu. Saya tambah 2 sudu pagi, perut kosong, dan sebelum tidur pun perut kosong, makan dan kontrol makan semua. Ya Allah, ya Tuhanku, Maha Suci Allah. Saya memang cakap dengan suami, subhanallah, kita ni lama dah tahu kan pasal habatus sauda, tapi kita tak ni. Dia boleh menurunkan gula. Saya hantar bacaan dekat doktor. Doktor kata, alhamdulillah, kok cantik bacaan darah. Ya Allah, ya Tuhanku, subhanallah, Maha Suci Allah. Allah bagi benda-benda yang barakah. Contoh ada kita bawa minyak zaitun. Minyak zaitun ni dia ada dinamakan dalam Quran syajaratul mubarakah. Pohon berkat. Bila kami baru-baru lagi lah ni, baru dalam sebulan 2 bulan ni, bila tengok ni kita dah ada barang dan kita pun tengok, ya Allah Tuhanku, dia boleh menurunkan sel kanser yang ada dalam badan kita. Minyak zaitun. Ya Allah, hebatnya. Sebab dia bukannya sintetik kan? Dia Allah yang bagi. Tapi memang kita kena yakin, kita kena istiqamah. Dia bukan macam makan ubat tak sakit, kita makan hari ni tu hilang. Dia kena makan. Satu tempat saya pergi, makcik tu kata, dia terus datang dekat saya lepas habis ceramah, dia kata, Ustazah tahu makcik dah 7 tahun makan istiqamah madu, habatus sauda dengan minyak zaitun. Makcik ada semua.
jantung, kencing manis, darah tinggi, semua ada. Makcik istiqamah. Makcik tak kisah, makan. Ustazah tahu, makcik dah tak makan dah semua. Doktor pun pelik. Dah tak makan dah. Dah tak ada kencing manis, darah tinggi, jantung semua tak ada. Kan minyak zaitun tu, dia akan rendahkan kolesterol jahat dalam badan kita. So kolesterol jahat tu semua kaitan dengan jantung, darah tinggi semua dia. Kan minyak zaitun, subhanallah. Dia akan, yang musuh, dia akan serap bakteria, dia akan serap sel-sel kanser dan benda yang tak bagus, lebihan-lebihan kolesterol, semua dia akan serap. Subhanallah. Jadi sahabat-sahabat boleh cuba istiqamah dengan beramal dengan makanan-makanan sunnah ni. InsyaAllah Allah Maha Kuasa dan Allah lah yang memberikan segala syifa. Ini semua usaha dan ikhtiar kita. Terima kasih sahabat-sahabat dah boleh dapatkan dekat sana. Kalau yang kecil tu Habatus Sauda, dia memang mahal sikit, RM25. Dia kecil dia, tapi seminggu boleh habislah. Kalau makan macam saya lah, dua sudu. Kalau satu sudu mungkin lama sikit lah, seminggu lebih ke. Minyak zaitun 250 ml yang kecil juga. Minyak zaitun pun kecil juga, RM6 saja. Boleh dapatkan RM6 saja dengan madu. Kita ada madu marai, dia boleh panaskan badan, maksudnya bagus untuk orang yang resdung, darah tinggi pun bagus juga, sesama batuk, marai dan juga madu seed. Madu seed ni madu buah bidara. Lepas tu hanya makan buah bidara saja. InsyaAllah kalau nak transfer pun boleh, tak ada masalah. Ada nombor akaun kat sana. Itu jumpa lagi. Aku qauli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nak ambil wuduk dulu ya.